Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih sahabat-sahabat kerana sekali lagi milih untuk bersama dengan saya, Hazrizal, di dalam perkongsian saya pada kali ini. Pada bulan lepas, Alhamdulillah Allah rezekikan kepada saya untuk kembali ke tanah air selepas hampir 4 tahun tak balik ke Malaysia. Baliknya balik kerana urusan kerja dan sangat sekejap, lebih kurang dalam seminggu sahaja. Tapi di celah-celah kesibukan itu Allah rezekikan kepada saya untuk bertemu dengan beberapa orang individu yang isunya adalah berkaitan dengan ADHD. Dan ini adalah kali pertama saya balik ke tanah air selepas menerima diagnosis. Of course, cabaran pertama saya adalah berkenaan dengan medication, nak start ambil macam mana bila kita cross time zone kan. Tapi jika sahabat-sahabat ada menggunakan Apple Watch ataupun iPhone, sekurang-kurangnya lah, sebab saya tak tahu Android macam mana, tetapi aplikasi health di dalam iPhone itu boleh detect perubahan time zone dan memberi saranan kepada kita pada pukul berapakah yang sepatutnya kita mengambil stimulan kita untuk disesuaikan dengan perubahan lokasi yang berlaku ni tadi. Itu tak apalah, itu perkara yang sampingan. Yang saya nak kongsikan di sini ialah pengalaman saya berjumpa dengan beberapa individu. Saya gunakan perkataan yang sangat umum, individu, kerana saya tidak mahu merujuknya kepada sesiapa. Tetapi yang saya nak kongsikan di sini adalah di dalam perbualan kami, saya ada menyuarakan tentang betapa beruntungnya bila mana diagnosis ADHD itu diterima seawal mungkin dalam kehidupan seseorang, di awal-awal perjalanan terutamanya, agar individu seperti ini tidak perlu menempuh apa yang saya tempuh. Contohnya kegagalan demi kegagalan yang tidak mudah untuk dipadamkan daripada rasa kecewa yang ada di dalam diri kita. Jadi apa yang saya kongsikan dengan beberapa individu yang saya temui ini adalah berkenaan dengan ADHD itu kita perlu lihat dia daripada 3 bahagian. Yang pertama, ADHD itu kita nak tengok dia dari segi moral dia. So bila mana ada perkara yang kita tak boleh buat ataupun yang kita gagal melakukannya, adakah kegagalan melakukan perkara tersebut asasnya adalah moral? Maknanya kita seorang yang pemalas, kita seorang yang lemah, kita seorang yang tidak bersungguh-sungguh mengambil tanggungjawab terhadap satu-satu perkara ataupun bagaimana. Itu yang pertama. Keduanya adalah untuk memahami tentang hakikat ADHD itu sendiri sebenarnya adalah apa. Dan yang ketiganya adalah dari segi macam mana kita nak move forward kan. So yang pertama tadi dia ada kaitan dengan yang kedua. Saya kongsikan dengan individu yang saya temui bahawa perkataan ADHD itu sendiri, walaupun ia adalah merupakan istilah yang telah diperbaiki daripada yang sebelumnya dan ia adalah istilah rasmi yang dipakai di dalam DSM-5 yang dirujuk oleh psikiatris at least untuk tahun 2023 ni, tetapi perkataan ADHD itu sendiri mendatangkan masalah kepada orang sekeliling, malah kepada diri kita sendiri, kerana makna ADHD itu, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, itu tidak menceritakan dengan sebenarnya ADHD itu apa dia. Dan bila mana dia tidak tepat untuk menceritakan sebenarnya ADHD itu apa, kalau kita fasih terangkan sekalipun, kita sendiri boleh terasa, at least saya lah, terasa macam susahnya nak diletakkan garisan di antara penjelasan versus alasan. Kerana ADHD itu adalah istilah yang semacam tidak cukup serius untuk menjelaskan kenapa sesuatu itu terjadi kepada seseorang, at least kepada diri saya. Jadi saya kongsikan dengan individu berkenaan bahawa istilah yang diusulkan oleh Profesor Russell Barkley itu adalah istilah yang terbaik untuk menjelaskan sebenar-benarnya ADHD ni apa dalam pemahaman masa sekarang ini, bahawa ADHD nama yang mungkin lebih sesuai untuk menjelaskan akar disorder ini adalah Executive Functions Deficit Disorder, bahawa ia ada kaitan dengan masalah fungsi eksekutif yang mengalami defisit kerana beberapa perkara yang berlaku di dalam otak seseorang yang mempunyai ADHD ni. Dan dia bukan hanya soal tak boleh memberikan perhatian, tetapi dia ada, bila dia adalah fungsi eksekutif,
maka dia ada kaitan dengan macam-macam benda. Macam mana kita nak menguruskan diet kita, jaga badan, penyakit-penyakit metabolik, diabetes, hypertension, high cholesterol, kemudian addiction. Addiction ini ada yang addiction kepada substance, contohnya kopi, kemudian addiction kepada benda-benda manis, addiction kepada sampailah kepada dadah dan sebagainya. Itu satu bab. Begitu juga dengan kesukaran untuk mengingati satu-satu perkara yang bersifat future oriented, tentang kerumitan untuk meregulasi emosi bila mana satu perkara yang trigger kita, yang menyebabkan kita sangat marah contohnya. Semua perkara itu boleh dilihat sebagai benda yang berasingan di antara satu sama lain, tetapi akarnya duduk di tempat yang sama, iaitu semua hal ehwal itu tadi yang menguruskannya adalah urusan yang disebut sebagai fungsi eksekutif, dan dia datang daripada tempat di mana defisit itu berlaku, iaitu di bahagian hadapan otak manusia ni, prefrontal cortex, frontal lobe yang ada dekat depan ni tadi. Jadi menelusi, meneroka, memahami penyelidikan-penyelidikan terkini tentang apakah yang kita faham di zaman sekarang ini tentang fungsi eksekutif akan membantu. Saya bagikan contoh, misalnya bila kita semakin memahami tentang bagaimanakah fungsi eksekutif ini melakukan kerja merancang projek contohnya. Bila mana kita nak buat satu perkara, misal kata sekarang ni saya perlu peka dengan jam kerana pada pukul 4 saya perlu keluar untuk mengambil anak di sekolah. Apa yang dilakukan oleh otak kita ialah maklumat tentang kena ambil anak pukul 4 itu berada di memori kerja di bahagian otak kita ni, dan dia mungkin ada di situ dalam bentuk verbal dan non-verbal. Kalau verbal itu maknanya perkataan lah, suara saya sendiri yang ada dalam ingatan saya pukul 4 pergi ambil anak. Dan yang keduanya adalah non-verbal, kerana dia mungkin ada image di dalam memori saya bahawa pukul 4 nanti saya akan bangun daripada tempat di mana saya ada sekarang, saya akan hidupkan kereta dan saya akan pergi ambil anak saya, dan jika terlambat mungkin terperangkap dalam traffic jam, nanti anak akan lama nak kena tunggu. Bayangan-bayangan tu ada sekarang ini di sekitar apa yang dikatakan sebagai maklumat perancangan pukul 4 nak ambil anak. Bagi orang biasa, maklumat itu boleh berada di memori kerja kita pada tahap yang diperlukan supaya kita tak lupa. Tetapi bagi individu ADHD yang mengalami defisit pada otak mereka di bahagian yang buat kerja ni, image itu boleh dalam keadaan yang begitu mudah diganti dengan image lain. Bila mana ada satu perkara lain berlaku, misalnya naik satu notification, keluar satu peringatan yang memberitahu ada satu email yang saya perlu balas, ada kawan saya message ataupun isteri saya contact bagi tahu kata susu dah habis, ataupun apa-apalah benda-benda ni tadi, sepatutnya saya mungkin sedikit distracted dan saya boleh balik semula kepada perancangan awal tadi. Tetapi bagi individu ADHD, memori itu akan hilang, dan bila hilang dia akan muncul, dia akan terkeluar dalam diri kita ini sebagai terlupa, terlambat, tidak menepati masa. Jadi jika kita dah tahu kita ada masalah dari segi itu, maka contohnya bagi diri saya, semua benda yang saya kena buat yang ada sensitiviti masa ni tadi, saya kena externalize. Saya tidak boleh bergantung kepada otak saya untuk ingat benda tu, maka saya letakkan dia dekat jam, saya letakkan dia dekat phone, saya letakkan dia dekat komputer, dekat skrin saya agar pihak lain tolong ingatkan saya. Perkara ini penting kerana bila kita faham bagaimana otak kita buat kerja supaya kita menepati masa, teratur, terancang, dapat menyelamatkan kita daripada bila mana kita tersilap, gagal, tak dapat melakukannya, kita tak menyalahkan diri kita, moral kita jadi jatuh. Ini yang saya pesankan kepada individu-individu yang saya temui tadi, kerana kita kena asingkan tentang soal kita ini seorang yang pintar ke tak pintar, genius ke tak genius, pandai ke tak pandai, boleh faham ke tak boleh faham, pelajar cemerlang ke bukan pelajar cemerlang. Itu satu bab. Dia tak ada kena-mengena dengan fungsi eksekutif secara direct, kerana fungsi eksekutif adalah something else. So kita mungkin cemerlang ketika di sekolah kerana di sekolah kita tak perlu regulate diri kita sendiri. Kita ikut jadual yang semua orang ikut. Pukul sekian-sekian, subjek sekian-sekian. Pukul sekian-sekian, kena buat ini. Pukul sekian-sekian, kena buat itu. Jadi kita tak sedar
yang kekurangan kita itu ditampung oleh rutin yang disediakan oleh pihak sekolah. Tapi bila pergi ke universiti, bila pergi ke college, masalah mula timbul sebab kita nak kena aturkan sendiri benda-benda ni tadi. So itu yang kedua lah. Maksudnya tentang soal apakah sebenarnya ADHD itu dan bagaimanakah pemahaman tentang ADHD itu boleh mengelak daripada kita terperangkap di dalam moral judgement terhadap diri kita sendiri dan juga mungkin orang lain judge kita yang mungkin boleh menyebabkan kita, emosi kita akan jadi negatif, kita akan down sebab orang cakap ataupun orang tak cakap, kita yang fikirkan orang cakap memandang rendah kepada kita kerana kita tidak reliable, tak boleh diharap kerana benda-benda ni tadi. Kemudian yang ketiganya, tentang macam mana nak move on tu agak susah sikit lah kerana of course usaha untuk dapatkan diagnosis dan bila dah dapat diagnosis, medication tu mahal. Kadang-kadang sampai kata macam ADHD ni penyakit orang ada duit. Kena ada duit baru boleh dapatkan bantuan stimulan ni tadi kerana dia sangat mahal. Dan saya tahu ramai yang mendapat diagnosis tapi terpaksa berhenti daripada mengambil stimulan kerana tak mampu, tak boleh nak afford benda ni tadi. Saya sendiri di Island perlu banyak buat kerja tambahan untuk membolehkan perbelanjaan sedia ada itu diuruskan dan ditambah pula dengan tanggungan untuk medication dan tu tak masuk dari semasa ke semasa fees yang kita kena bayar bila kita jumpa dengan doktor-doktor, psikiatris yang biasanya mereka ini bertaraf konsultan. Jadi konsultan ni dia punya fees dia tinggi. Kalau di Island ini sekali saya jumpa it cost me €150 untuk satu pertemuan. Syukurlah sebab sekarang ni dah tak perlu dah jumpa kecuali jika ada keperluan sahaja. Kalau dulu macam awal-awal dulu sebulan sekali, kemudian dia bertukar jadi yang last kali ni 6 bulan sekali. Dan lepas ni doktor kata it's okay, tak payah jumpa dah sebab dah stabil, dah dapat dah dos yang betulnya. Unless you have some issues then you can get in touch with me back kan. Jadi lebih kurang macam tu. Kemudian disusuli juga dengan behavior terapi, sama ada cognitive behavior terapi ataupun jenis-jenis terapi yang lain juga yang mungkin boleh membantu. Satu sahaja benda yang saya belum muktamadkan dari segi apa sebenarnya yang saya percaya ialah apa yang dikemukakan oleh Tom Hartman, kalau tak salah saya, ya, di dalam beberapa buah buku beliau yang mendatangkan penjelasan yang agak berbeza berkenaan dengan ADHD kerana kajian-kajian tentang genetik yang semakin canggih pada masa sekarang ini dengan sampel yang semakin membesar membolehkan untuk satu pattern dikesan bahawa individu-individu ADHD ni mereka bukan satu disorder tapi dia adalah satu kelainan yang tidak fit in di dalam satu setting. So dia macam ada dua kabilah dan kabilah yang dirujuk oleh Tom Hartman di dalam buku-buku beliau ialah hunters versus farmers. Bahawa manusia ini di zaman primitif dahulu mereka adalah hunters dan hunters ini kehidupan mereka berbeza daripada farmers. Untuk menjadi seorang pemburu dia mesti spontan, berani mengambil risiko dan bila dia berusaha untuk mendapatkan sesuatu dia terus dapatkan hasil dia. Berbeza dengan farmers yang mana bila mana berlaku revolusi pertanian, manusia settling down dan kumpulan farmers ini semakin membesar dan mereka telah menghapuskan hunters ini sama ada melalui peperangan ataupun hunters sendiri secara beransur-ansur menukar kehidupan mereka menjadi farmers. So apa beza farmers dengan hunters? Farmers ni bila dia bercucuk tanam, dia tunggu hasil dia lambat. Dia plan, so banyak kerja dia berbentuk future oriented. Dan farmers versus hunters ini, hunters mendapat banyak masalah bila mana mereka terpaksa hidup di dalam satu kehidupan yang peraturan-peraturannya ditetapkan oleh golongan farmers ini tadi. Sedangkan hunters ini jika dia boleh hidup dalam dunia dia sendiri, tak ada masalah apa-apa pun, dia boleh buat apa yang dia perlu buat. Jadi pada hari ini bila mana saya suka membaca, suka mengkaji, saya boleh memahami banyak perkara yang kompleks, tetapi di dalam dunia farmers apa yang saya faham dan apa yang saya kaji itu perlu dikeluarkan di dalam bentuk sebuah tesis. Saya tak boleh. Saya dah cuba berbelas-belas tahun. Tetapi saya boleh mengeluarkannya dalam bentuk
buku dalam bentuk tulisan, saya berani untuk membentangkannya kepada masyarakat. Masyarakat baca untuk validate tak validate, ilmuwan juga baca, mengkritik tak mengkritik, memberikan maklum balas. Tapi akibatnya kerana saya tidak boleh menghasilkan tesis, maka saya tak boleh ada PhD, saya tak boleh ada master's degree. Maka saya adalah seorang yang rendah taraf pendidikan bila mana saya duduk di dalam dunia farmers. Tapi kalau saya duduk dalam dunia quote-unquote hunters, saya boleh teruskan buat sahaja apa yang saya buat ini tanpa saya perlu rasa rendah diri, bersalah kerana kenapa buku sampai 25 tapi tesis tak boleh nak tulis. Jadi orang yang duduk dalam dunia farmers ini banyak bila buat kerja, buat projek, benda-benda yang bersifat future oriented, yang kalau kita duduk dalam dunia hunters, kita mungkin ahli sukan, kita mungkin orang seni, kita mungkin entrepreneur yang suka kepada risiko, yang menganalisis masalah dan mendatangkan idea-idea di luar kotak, something yang orang-orang rutin payah nak buat. So itu adalah di antara beberapa perkara yang dikemukakan oleh Tom Hartman antaranya, dan ada juga penulis-penulis lain berkaitan dengan hunters versus farmers. Apatah lagi kerana of course ADHD ni adalah something yang highly genetic. Jadi apakah susu galur dia sampai ke atas itu membuktikan apa yang dikemukakan oleh Hartman seperti mana yang saya ceritakan tadi. Jadi saya share perkara-perkara itu kepada beberapa individu ni tadi agar kita dapat menerima takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Taala ini sebagai ujian dalam kehidupan kita, yang insya-Allah terutamanya jika dari sudut agama pula, ia bukanlah satu perkara yang menjadikan kita takwanya kurang jika dibandingkan dengan orang-orang yang quote-unquote normal, tetapi pengalaman saya juga, rezekinya apabila saya sendiri menerima diagnosis ADHD, saya baca balik ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang saya dah baca berkali-kali, berulang-ulang kali daripada zaman saya sebagai pelajar syariah pada suatu ketika dahulu. Dia memperlihatkan bagaimana Islam, agama saya ini adalah agama yang sangat menyantuni soal cabaran-cabaran yang berkaitan dengan kesejahteraan mental dan krisis kesihatan mental dan isu-isu neurodiversity ni tadi. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala kerana agama Islam itu, bukan sebab saya Muslim, saya Melayu, agama saya Islam, tetapi pemahaman saya tentang bagaimanakah agama menerangkan tentang ADHD ini menyebabkan saya rasa bersyukur kerana ia semakin menjadikan saya menghargai Islam itu sebagai agama yang datang daripada Tuhan yang buat saya. Bila saya bertukar daripada seorang yang tidak tahu tentang ADHD bertukar menjadi seorang yang menerima diagnosis ADHD, saya tetap selesa berada di dalam agama yang sama kerana saya tidak rasa saya berpindah daripada satu bentuk penafsiran kepada satu bentuk penafsiran yang lain, tetapi agama Islam ini memberikan bahagian yang secukup, seimbangnya kepada semua manusia. Saya harap sahabat-sahabat yang ada meninjau perkara ini mendapatlah sedikit manfaat. Cuma yang menjadi perkara yang lucu bagi diri saya, of course dalam ramai-ramai orang di bawah kategori ADHD ni, yang saya suka sangat nak jumpanya adalah Zulhafi dengan Hadri yang kebetulan datang ke seminar saya pada 31 Disember di Cyberjaya. Seronoklah sebelum ni jumpa dalam conference, jumpa dalam di dalam talian, tapi seronok sangat nak jumpa, maka kami berjumpa dengan signature yang tak mungkin lebih ADHD daripada apa yang berlaku lah ketika itu, kerana bila terjumpa saja, oh apa khabar, terus tertepih cawan, tertumpah satu cawan besar air, saya tahu lah air Milo ke apa ke dekat dewan tu. Terkejut, semua orang terkejut, siapa yang bersalah, siapa yang jadi punca, dan rasanya it takes a while untuk kenapa benda ni nak kena berlaku, why the very precious and special moment untuk nak dapat jumpa ni dihiasi dengan tragedi tumpah menyusahkan orang, semua orang tengok ni tadi. But then, ya, selamat datang ke dunia ADHD. Wallahualam.